tapi ganjaran besar-besar. Umat Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS sendiri buat dakwah 950 tahun, laila wa nahar, malam dan siang buat dakwah. 950 tahun yang ikut 83 orang je. 83 orang je makcik kan, 950 tahun tu buat dakwah. Kira-kira kalau dibahagikan lebih kurang 11 tahun, 4 bulan tu lebih kurang seorang je baru ikut Islam. Yang lain semua tak mau. Hatta ujian untuk Nabi Nuh AS, anak isteri dia pun tak mau ikut. Baik, kita kembali sikit tentang tadi ada buat sesi ta'aruf Setengah, halfway. Separuh. Ui, betul lah dia melawan tokek lah budak ni. Memang. Janganlah. Okey, kita akan buat semula lagi sekali. Tu grup sana, ni grup sini. Tak ada kena-mengena. Bukan tak ada kena-mengena lah kan. Sebab jemaah saya, orang saya, jadi saya kena tahulah grup saya lebih details Boleh tuan-tuan dan puan? Tapi bukan sekarang. Relax dulu. Tenang-tenangkan diri dulu. Boleh jadi lepas main Jumaat ia akan berlaku. Okey. Boleh ke tuan-tuan dan puan, ke ada yang sini sensitif? Jadi saya tak boleh lah perkenalkan diri saya. Saya ni tahulah artis kan, jadi saya tak ada ke? Boleh insya-Allah. Format dia mudah-mudah je. Perkenalkan diri, nama kemudian tinggal di mana. Kalau datang dengan ahli keluarga, ceritalah ahli keluarga yang ada bersama. Kemudian dah kali keberapa dah sampai ke Turki ni, ataupun dah orang kata apa, kali keberapa travel dengan grup ni kan, cerita sikit pengalaman. Kalau ada cerita nak cerita pasal kerjaya pun boleh. Okey, career pun boleh, supaya kita boleh share kita punya network lah. Wi-Fi semua okey ke? Connected ke? Okey. Tak ada. Brother, I think we have a problem with Wi-Fi. Okey, connected. Wi-Fi bus ni connected ke? Okey. Sorry. Sama. Okey, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Hari tu hari di KLIA. Tengah rekod tu terbaik. Assalamualaikum. Yes. Hari tu di KLIA, saya ada bacakan kepada tuan-tuan dan puan sebuah hadis sabda Nabi SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaish zalikal jaish. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Konstantinopel itu akan dibuka, dan pemimpin pada ketika itu adalah pemimpin yang terbaik, dan jaish, pasukan ataupun tentera pada ketika itu adalah tentera yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah Nabi SAW sabdakan hadis ini, maka bermulalah era di mana sahabat-sahabat, para tabi'in, serta beberapa generasi daripada kalangan keluarga Uthmani, berusaha, bukan mereka saja, bahkan empayar Islam yang lain juga berusaha untuk menakluk Konstantinopel. Sahabat-sahabat ni semua nak jadi orang, kalau boleh dia lah nak jadi orang yang merealisasikan impian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha ini telah bermula daripada sejak zaman Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu ke kisah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni? Serba sedikit. Siapa yang tahu? Tak ingat? Saya peringatkan semula. Abu Ayyub Al-Ansari ni, kisah sahabat ni, dia terkenal ketika mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Baik, dipendekkan cerita, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, maka berduyun-duyun Muhajirin dan Ansar berebut-rebut, ya Rasulullah, bermalamlah di rumah kami. Ya Rasulullah, bermalam di rumah kami. Semua berebut-rebut. Siapa tuan-tuan dan puan yang tak nak kekasih Allah kan? Khatamun Nabiyyin, penghulu segala Nabi yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi, pemimpin segala Nabi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW jadi imam di hadapan 124,000 para Nabi dan Rasul yang lain. Siapa tak nak lelaki itu berada di dalam rumah dia? Siapa yang tak nak? Berebut orang. Jadi Nabi SAW beritahu untuk berlaku adil, aku lepaskan unta aku ni. Kat mana unta aku berhenti, kat mana unta aku berhenti, di situ aku akan bermalam. Jadi dia lepaskanlah unta dia. Maka unta dia berjalan sampai unta dia, dipendekkan cerita, unta dia berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub orang Ansar, orang Madinah atau orang Muhajirin.
Okey, tahu ke kat mana kubur Abu Ayyub Al-Ansari ni? Tuan-tuan dan puan? Tak tahu? Pasti kita pergi lah. Lah kat Turki ni lah, di Istanbul. Okey. Alright. Jadi pada malam, ketika malam pertama, Abu Ayyub, rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 tingkat tuan-tuan dan puan. Double story kau. Okey, rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Jadi pada malam pertama tu Abu Ayyub dan isteri tidur di atas, Nabi SAW tidur di bawah. Ini nak cerita sifat sahabat. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW beritahu tentang sahabat-sahabat dia. Nabi SAW beritahu tentang kelebihan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabatku, kata Nabi, ashabikan nujum, fabi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Tuan-tuan dan puan, saya bilang sekali lagi, saya bukan ustaz, tuan-tuan dan puan, jangan panggil saya ustaz. Right? Cuma saya belajarlah, mengajilah kan. Mencari ilmu tu kan fardu. Okey. Nabi SAW beritahu apa? Ashabikan nujum, fabi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata Nabi, umpama bintang-bintang di langit. Barang siapa di antara kamu yang mengikuti salah satu daripada mereka, pasti dan pasti kamu akan berjaya. Sahabat ni Nabi ibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Kalau tengok langit, teringat sahabat, tuan-tuan dan puan. Okey. Baik. Bintang-bintang di langit ni sangat penting bagi pengembara-pengembara di lautan, untuk mereka jadikan penunjuk arah jalan. Itu sebab Nabi ibaratkan sahabat-sahabat ni seperti bintang di langit. Jadi kisah Abu Ayyub Ansari tadi, hubungan dia ialah ketika malam pertama Abu Ayyub Ansari dan isteri tidur di tingkat 2 dan Nabi SAW tidur di bahagian bawah. Abu Ayyub Ansari tak boleh tidur malam tu. Sebab apa? Dia beritahu dengan isteri dia, celakalah kita ni tidur di antara wahyu dan Nabi SAW di bawah kami. Jadi tak boleh tidur malam dia, malam pertama. Dia rasa apa? Dia takut wahyu melintasi dia, sedangkan Nabi SAW berada di bawah. Beginilah kecintaan sahabat-sahabat Nabi SAW kepada batang tubuh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW beritahu, sahabat-sahabat ni bawa bintang-bintang di langit. Dan cintanya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat sanggup korban kerana Allah, kerana agama, kerana untuk Nabi, untuk bawa agama. Tuan-tuan dan puan, agama sampai ke negara kita bukan melalui email, bukan melalui Facebook, bukan melalui WhatsApp, bukan melalui Instagram, Twitter, bukan melalui angin, bukan melalui kapal terbang. Tuan-tuan dan puan, agama sampai ke tempat kita, ke tanah air kita melalui pengorbanan, mujahadah orang-orang terdahulu. Orang dulu bawa agama, tuan-tuan dan puan, untuk sampai ke tanah air kita. Sahabat-sahabat melalui pedagang-pedagang Arab dulu, tabi'in. Okey. Jadi itu sedikit kisah tentang Abu Ayyub. Jadi kita sambung balik usaha orang Islam, kaum muslimin untuk menakluk Konstantinopel, sejak daripada usaha Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian diikuti oleh eksplorasi usaha daripada anak Khalifah Muawiyah, Yazid bin Muawiyah juga buat usaha untuk menakluk Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan, Islam yang tersebar menakluk sana menakluk sini, ini bukan kita bukan hajat kita. Dunia ni bukan maksud kita. Kita nak orang. Nabi SAW punya fikir apa, tuan-tuan dan puan? Bagaimana umat ini hingga bayi yang lahir nak dekat-dekat hari kiamat dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dapat selamat daripada azab siksa api neraka. Ini fikir Nabi, tuan-tuan dan puan. Jadi dan sahabat-sahabat serta seluruh orang beriman sehingga hari ini, tugas kita adalah untuk merealisasikan apa yang Nabi nak daripada kita. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tuan-tuan dan puan ya. Jadi tanggungjawab kita ni umat. Kita ni bukan umat ibadat, tuan-tuan dan puan. Kita ni bukan abid, kita bukan ahli ibadat semata-mata. Kita ni umat da'i, umat dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala iktiraf kita ni adalah umat yang paling terbaik. Kerana kamu dikeluarkan oleh Subhanahu Wa Taala untuk bawa kebaikan, ajak manusia kepada ma'ruf, cegah manusia kepada yang mungkar. Okey. Mungkar yang paling besar, tuan-tuan dan puan, apa dia mungkar paling besar ni, tuan-tuan dan puan? Mensyirikkan Allah. Benar. Itu mungkar. Minum arak, judi, sekolah. Saya nisbahkan sekolah tu, faham tadi? Faham? Okey. Alright. Apa sahaja fahaman-fahaman yang pelik-pelik ni semua bukan lagi di tahap kemungkaran yang besar. Kemungkaran yang besar adalah
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala satu kemungkaran yang besar. Jadi Allah beritahu apa? Kamu adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, untuk mengajak manusia kepada ma'ruf, cegah manusia kepada yang mungkar. Cegah manusia yang perkara mungkar ni, yang pertama sekali adalah cegah manusia daripada syirik, tuan-tuan dan puan. Sebab semua orang ada sifat syirik dia, termasuk yang bercakap depan ni. Sebab apa? Kadang-kadang kita yakin, tuan-tuan dan puan, kita yakin dengan duit saya boleh beli segala-galanya. Saya sakit, saya makan ubat ni, insyaAllah, bukan insyaAllah, dia tak cakap insyaAllah lagi, saya makan ubat ni, pasti saya sembuh. Saya dahaga, kalau aku minum air ni kan, pasti aku hilang dahaga. Ini syirik yang kecil-kecil lah. Syirik yang besar tu sembah patung tu lah. Syirik terbagi beberapa bahagian. Okey, saya tak nak jelaskan di situ. Itu nanti tuan-tuan puan kena pergi kuliah mengaji sendiri. Okey, alright. Jadi syirik yang akan ada pada setiap kita ni, mana kita yakin daripada selain daripada Allah ni boleh buat sesuatu. Ini syirik, tuan-tuan dan puan.